Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan limpahan rahmat Allah, hidayah Allah, inayah Allah, berbagai-bagai nikmat kurniaan Allah yang tidak pernah putus. Nikmat yang Allah berikan, kurniakan kepada kita, yang kita ini tidak memiliki apa-apa. Dan sebelum ini kita belum lagi disebut hidup, maka Allah memberikan kita kehidupan. Bukanlah kita memiliki hidup, tetapi hidup ini adalah menceritakan cerita-cerita keesaan dirinya semata-mata. Dia berkuasa atas nak menceritakan segala al-ehwal, cerita-cerita yang ada sejak azali dan abadi, awal la akhir, zahir wa batin, semuanya di bawah cerita-cerita kisah-kisah yang mana di bawah hak milik kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang di langit maupun yang di bumi, di lautan, di ufuk-ufuk, yang kita tidak mengetahui banyaknya bilangan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada bagi Allah itu susah dalam menguruskan sekalian alam ini. Nak menyatakan diri Allah Subhanahu wa taala esa. Allah tak perlu menyatakan dirinya, kerana Allah itu sendiri adalah bukti yang jelas dan nyata. Jadi Allah tak perlu menyatakan sekalian alam, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Diciptakan Nur Muhammad, diciptakan segala makhluk-makhluk daripada Nur Muhammad, roh-roh malaikat sekalian, 7 petala bumi, 7 petala langit. Dia menjadikan Nur Muhammad terlebih dahulu. Daripada Nur Muhammad terjadi sekaliannya. Dan sungguh pun tak ada Nur Muhammad, tak ada semuanya. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa, cukup sempurna. Pada dirinya sendiri itu tidak memerlukan untuk dia menciptakan. Kerana di waktu itu cukup dia mengesakan dirinya sendiri. Tak tahulah kita entah berhentah. Bila awal Allah tu tanpa permulaan. Awal semua kejadian ada permulaan. Tapi awal Allah SWT tak ada tanpa permulaan. Kerana dialah yang menjadikan permulaan tu. Akhir tanpa penghabisan. Semua makhluk tu binasa semua. Akhirnya tetap juga Allah tu esa juga. Tak ada berakhirnya. Zahir jelas Allah ni, dia zahirkan segala-galanya. Jelas zahir. Menunjukkan dia batin. Dia yang esa ada. Batin tu tak dapat kita raba-raba, tak dapat kita gagak-gagak bagaimana. Kerana terlalu halus, terlalu. Jadi laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis.
Apa pun dia nyatakan sekalian alam tidaklah sama. Cuma Allah mentajalikan itu untuk menyatakan kita nampak supaya siapa yang mentajalikan tu. Tak lain Allah. Tapi tidak boleh kita seumpama apa pun Allah SWT. Kerana dia nak mentajalikan supaya tahu siapa yang mentajalikan. Cukup kita memahami itu, cukup hakul yakin wa kamalul yakin bahawa dialah segala-galanya. Jadi kita berada di luar lengkungan yang dinamakan tadi Rabbil Alamin. Maka kita akan nampak dengan penglihatan Allah. Kita la tudrikuhul absar. Kita tidak memiliki penglihatan. Setelah kita dileburkan oleh Allah, baru kita tahu. Selama hari ini kita tidak memiliki penglihatan. Wa huwa yubdikul absar. Baru kita nampak dia yang memberi penglihatan. Maka bukanlah kita melihat, tetapi kita melihat dengan penglihatan Allah. Maka tak ada yang tersembunyi lagi. Kita nampak sekalian alam ni berjalan sentiasalah. Serentak kita nampak, semua kita nampak yang memperjalankan adalah kekuasaan Allah SWT. Pemerintahan Allah. Skrip-skrip Allah. Kisah-kisah Allah nak mencerita ceritanya. Jadi kita akan pandang sentiasa bukan saja di dunia. Kita pandang seluruhnya sekian alam, kita nampak semuanya disusun oleh Allah SWT. Kitanya sendiri pun kita nampak dia yang menyusunkan kita. Teman-teman, Allah memberikan kita penglihatan yang kita melihat dengan penglihatan nurnya. Maka tak ada tersembunyi, kita akan nampak. Lauh mahfuz kita akan nampak. Dikatakan tadi syurga, neraka, padang mahsyar. Kita nampak. Allah dah berjanji. Kalau kita dah betul-betul Allah perkenalkan diri Allah kepada kita, maka binasa kita, maka tak ada yang tersembunyi dah. Jelas kita akan nampak dengan nyata. Sebab kita dah beri oleh Allah kurniaan, nyata kita melihat hanya Allah, maka terbuka dah semua. Yang gaib-gaib akan terbuka sebab kita dah kenal ghaibal ghuyub. Kita dah kenal maha gaib tadi Allah, maka yang gaib-gaib terbuka. Dan terbukalah juga perjalanan-perjalanan. Kita nampak perjalanan kita, nampak perjalanan semuanya diperjalankan oleh Allah. Bukan kita saja. Semua ni masa kita akan nampak semua diperjalankan Allah. Kita nampak orang tu berjalan, kita nampak Allah yang memperjalankan kaki orang. Kita nampak orang naik kenderaan, kita nampak Allah memperjalankan kita. Kita nampak semua perjalanan-perjalanan hidup yang kita nampak sekali pandang, semuanya Allah yang memperjalankan. Kita nampak lagi jelas kekuasaan kebesaran Allah. Bila Allah dah singkapkan mukasyafah ghaib, perkara-perkara itu Allah singkapkan, kita akan nampak kepada. Sebelum ni kita fakir, tak punya apa-apa. Tapi kalau kita sombong, kita rasa ada, maka kita akan terhijab. Kita tak akan nampak rahsia-rahsia di ufuk-ufuk dan juga di dalam keadaan alam yang nyata ni. Banyak Allah memperlihatkan maknanya kebesaran-kebesaran Allah, keagungan-keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setiap hidup kita, kita nampak kebesaran, keagungan Allah. Tak ada yang lebih besar, tak ada lagi yang lebih agung, melainkan kita diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keadaan-keadaan orang-orang yang telah mencapai ke makam keberuntungan, di mana Allah telah membukakan perkara-perkara yang gaib bagi kita yang fakir ni tadi, maka Allah perlihatkan. Maka kita akan sentiasa merasakan yang wujud hanya Allah. Kita nampak semuanya kekuasaan-kekuasaan kursiyus samawati wal ard, semuanya kerajaan-kerajaan, kursi-kursi yang mereka milik itu adalah milik Allah, kerana Allah yang memilih untuk dia menjadi agung, menjadi raja, menjadi perdana menteri, menjadi parlimen, don-don, dan sampai ketua kampung, sampai diri masing-masing, ketua rumah tangga, diri sendiri punya khalifah. Semua yang kita nampak atas kekuasaan Allah yang bagi. Daripada kecil sampai yang ke peringkat bawah, semua kita nampak adalah kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka itulah hidup kita nanti sentiasa kita akan fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kita tak nampak lain dah. Kita hanya nampak dia tak ya. Keakuan diri kita dah tak ada. Kita nampak dia semua. Inilah yang dikatakan tadi, kita benar-benar berada di dalam keadaan kemanisan iman. Ya. Yang mana Rasulullah bagi tahu benar orang yang mentauhidkan Allah itu kalau dah benar, hidupnya itu sentiasa manis, tiada pahit. Apa pun yang dia terima, musibah ke, dia kena dapat nikmat besar ke, sama bagi dia. Kerana dia, Sayyidina Ali dah bagi tahu, bagi manusia yang mencapai kebahagiaan adalah dia apabila dia menerima nikmat, dia tidak merasa berlebih-lebihan dia dapat nikmat. Dia dapat nikmat tu, dia letakkan, ya Allah, aku bersyukur ya Allah kerana engkau yang memberi nikmat, dan sesungguhnya engkau tu lebih besar nikmat daripada nikmat yang kau bagi ya Allah. Dan dia bila-bila dia kena musibah, kena bala bencana, ujian, dia akan berkata, ya Allah, ini ujian tak berat lagi ya Allah. Kalau melupakan kau, itu lebih berat lagi ujian. Jadi manusia yang begini, manusia telah mencapai kemenangan di dunia lagi. Kerana dia tak nampak apa pun yang Allah bagi, dia sentiasa duduk dengan tenang dengan Allah SWT. Maka orang ni telah mendapat kemenangan yang besar di sisi Allah SWT, kerana dia tahu kehidupan ni pasti ada baik dan buruk. Pasti ada syurga dan neraka. Pasti ada tinggi dan rendah. Pasti ada siang dan malam. Pasti ada hina dan mulia. Bahagia dan juga sengsara. Pasti ada. Tapi mereka tak memikirkan di situ. Mereka dapat titik tengah sederhana di situ. Iaitu sentiasa dengan Allah. Itulah yang Rasulullah kata, tetaplah kau dalam makam sederhana. Tetap. Maka tetap sederhana tu macam mana? Sentiasa antara hina, mulia, syurga, neraka, kita tetap di tengah-tengah je. Itu apa tengah-tengah tu? Rasakan bahagianya dengan Allah. Jadi antara kedua tu tak dapat pun kita tak kisah. Yang penting jangan sampai Allah tu tak ada. Itulah titik tengah. Yang kata Jalaluddin Arumi, ahli sufi terkenal kan? Dia kata apa? Dia sebalik syurga dan neraka, di tengah-tengah dia ada satu nikmat yang paling besar. Iaitu apa? Allahnya tadi. Duduk Allahnya tadi. Jadi kalau kita masih duduk di syurga, belum lagi. Sebab itu masih ada lagi yang kurang. Jadi kalau kita duduk ke azab, sebenarnya ada lebih azab lagi. Apa tu? Bila kita lupa kepada Allah. Jadi itu yang nak didudukkan kita dalam kehidupan, nak kita amaliakan, akhlakkan. Di situ nilai kita, nak Allah nak tengok akhlak tak kita. Berakhlak tak dengan Allah. Berakhlak dengan Allah, kita akan sentiasa jaga diri kita, dibagi ujian kenikmatan, dibagi ujian kesusahan, keinaan, harta benda, anak isteri, macam-macam ujian dibagi, kita tetap juga rasakan Allah tu lebih mustahak. Itu yang Allah nak tengok tu tadi. Jadi Allah tu bagi tahu kat malaikat dia, aku bangga, aku ada hamba-hambaku yang tetap teguh hatinya dengan diriku. Walaupun ku bagi berbagai-bagai ujian. Ya, berbanding malaikat tak dibagi ujian. Malaikat dibagi ketaatannya. Tu. Tapi manusia ni, dia ada hawa nafsu, tapi dia boleh tundukkan hawa nafsu dengan duduk tetap dengan Allah, bersabar, ridha. Jadi kagum malaikat. Kalau kami, malaikat kata, ada nafsu, maksud kami akan gagal. Tinggal lagi kami tidak ada nafsu. Jadi tapi manusia, bila dia bagi nafsu, tetapi dia dapat tundukkan nafsu dengan jalan bermohon kepada Allah, dengan kenal diri, kenal Allah, maka malaikat-malaikat jadi kagum. Ya, malaikat-malaikat disuruh turun duduk dalam majlis-majlis kita ni. Kerana apa? Kerana kemuliaan yang Allah Ta'ala warafa'na laka situ. Warafa'na laka. Dia naikkan. Nama sebut-sebutan kita, nama kita dinaikkan, warafa'na. Sebab apa?
Tak ada lain yang kita nak ceritakan adalah kebesaran, keesaan, keagungan Allah. Jadi kalau kita diberi penglihatan, kita akan nampak ni penuh cahaya-cahaya tu, sebenarnya malaikat-malaikat tu berkitar-kitar. Cahaya-cahaya tu masing-masing dalam keadaan duduk dalam keadaan seronok. Mereka ni seronok dengar cerita-cerita. Dia ada apa yang Allah ciptakan malaikat, yang malaikat ni khusus untuk turun untuk dengar cerita-cerita tentang wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Cerita-cerita tu dibacakan, cerita-cerita tentang mengesahkan Allah, membesarkan Allah, ayat-ayat Allah, maka malaikat-malaikat ni sendiri akan menjadi bertambah rasa tambahan keimanan. Jadi dia cari, Allah suruh cari majlis-majlis yang begini. Terutama sekali majlis yang begini yang tak ada cerita lain. Membesarkan Allah, tak ada diselit sikit pun cerita yang tajuk lain. Membesarkan Allah, mengesahkan, mengagung, lagi seronok malaikat-malaikat. Berpusu-pusu, bersaf-saf, mendengarkan. Lebih banyak malaikat malam ni daripada manusia yang kalau diperlihatkan bersaf-saf dengar tu dalam keadaan asyik tu, seronok. Mereka tu lagi lah kalau disebutkan nama Allah, para malaikat ni, ya Allah, disebutkan nama-nama Allah, mereka ni bercahaya-cahaya, bersinar-sinar lagi. Berlaga dia sama dia malaikat ni kita tengok jadi malaikat lain. Bukan beranak, malaikat tu tak beranak. Dia tidak lelaki, tidak perempuan. Tapi cahayanya tu dia berlaga jadi malaikat lain. 70,000 jadi 140,000. Dia berlaga, dia syok-syok dengar ni asyik cerita tentang membesar agungan Allah. Dia berlaga-belaga, dia jadi lagi bercahaya-cahaya. Dan cahaya-cahaya itu akan percik kepada sekeliling kampung tu tadi. Setiap kampung-kampung tu akan dimasukkan cahaya tadi oleh malaikat-malaikat. Begitu tengok. Sampai kalau dah kuat sangat sampai satu negara tu, disebabkan ada orang menceritakan tentang keesaan keagungan Allah, sampai boleh jadi malaikat tu menutupi satu negeri atau satu negara betul. Disebabkan masih ada kekasih-kekasih Allah yang menceritakan. Tu Allah Subhanahu Taala, jadi Allah jadi bangga dengan adanya manusia yang masih lagi berkeadaan begitu. Ini semua dalam pengetahuan Allah. Jadi kita ni beruntung, bukan sebab kita ni hebat, tidak, tetapi beruntungnya sebab kita diberi kurniaan rahmat di sisi Allah untuk mentarjali, nurjali, lakukan sesuatu yang Allah Ta'ala suruh, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ya Allah, kita tak dapat nak gambarkan bagaimana keadaan-keadaan bila kita ni dikurniakan oleh Allah makam, iaitu di mana kita rasakan dah tak ada yang lebih mustahak lagi dalam hidup kita, melainkan kita mengesahkan Allah dan mengajak nikmatnya mengesahkan Allah kepada sekeliling kita. Kita nak sekeliling. Tengah malam dia bagi kita rasa untuk hantarkan nur-nur tu kepada manusia-manusia. Dah kita baca tu, ya nur, kita baca tu, kita dah tak rasa apa dah. Kita hanya rasa untuk memberi. Dan kalau kita makan durian, kita yang nak rasa durian tu. Tapi ni kita dah cukup puas rasa durian tu, kita nak menghantarkan rasa durian tu, nurun ala nur, kepada manusia-manusia yang tak merasa. Di waktu tengah malam manusia tengah tidur, tanpa manusia tu berharap. Tetapi kita ada sifat ihsan, kita kena bagi, sebab nikmat tu tadi kita tak ada satu orang pun yang tak dapat nikmat dengan Allah, iaitu kita kenal diri, kenal Allah ni tadi. Nikmat ni sangat besar. Maka tu kita rasa kepentingan Rasulullah SAW, para nabi, para wali Allah memang sifatnya gitu. Kita nak menceritakanlah tadi kisah, maknanya perjalanan hidup seorang waliullah.
Kalau kita menceritakan luaran boleh. Tapi kalau kita nak menceritakan dalaman, waliullah itu bukan taraf kita nak menceritakan. Sebab orang yang boleh menceritakan dalaman waliullah itu, jangan Nabi lah, Rasulullah lagi lah. Maknanya waliullah itu, kalau kita nak cerita dalaman dia, kalau kita tak merasai rasa zuk dengan Allah, kecintaan dengan Allah betul-betul, kita tak dapat ceritakan macam mana untuk nak menceritakan kisah wali itu tadi. Sekadar kita cerita luaran je lah. Kita tak mampu nak cerita dalaman. Wali Allah tu, dia punya perhubungan dia dengan Allah tu tadi, kita tak mampu nak ceritakan pengalaman sir rahsia yang ada pada diri waliullah tu, kita tak mampu nak olahkan. Sebab kita tak dapat duduk makom tu. Tapi kalau kita dapat duduk makom dia tu, kita akan boleh ceritakan. Itu tadi. Dia tu sifat-sifat wali Allah tu, dia nak mengumpulkan sebanyak-banyak manusia untuk disatukan, mengalah kepada mengesahkan Allah. Dia tidak jemu-jemu. Dia pergi satu tempat ke satu tempat. Dia nak bawa manusia jadi bawa kepada satu, iaitu mengesahkan Allah betul-betul. Kita tak faham kenapa dia pergi ni. Cerita banyak orang tak tahu dia punya cerita. Tapi bagi dia yakin. Dia dah meletakkan nur-nur tu di situ. Pasti satu hari masanya telah ditetapkan oleh Allah, pasti nur tu akan melekat pada tempat tu tadi. Jadi dia pergi tu kadang-kadang 2-3 orang tak ramai. Macam kita tengok dia berapa tahun dah sia-sia je dia buat ni. Bagi dia yakin. Dia pergi situ. Malam dia hantarkan nur lagi kawasan tu. Dia lalu di mana pun dia hantarkan nur-nur. Maknanya perjalanan Nabi SAW Isra wal Mi'raj, sepanjang perjalanan tu diberkati oleh Allah. Maknanya keliling perjalanan tu dapat memberi keberkatan maknanya sepanjang laluan tu tadi. Jadi orang yang wali Allah ni mengambil makam juga, maka setiap jalan perjalanan dia akan keliling tu akan mendapatkan baraknah, keberkatan yang kita tak tahu. Tapi dia berjalan tu, setiap bumi yang dia pijak tu untuk mengajakkan, mengesahkan kepada Allah sama-sama. Setiap langkah-langkah dia, siapa yang ada situ kelilingnya, diberi oleh Allah baraknah. Maka itulah di situ rahsianya tadi. Bila kita kalau tak dapat menyelam maqam wali Allah ni, tugas dia macam mana, dia kita tak akan faham kenapa dia buat macam ni. Kita tak tahu, seolah-olah kita tak nampak keberhasilan dia. Tapi bagi mereka sentiasa dia rasa berhasil, sebab dia mengajakkan betul-betul manusia itu menomorsatukan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dulu yang datang dulu, maknanya dia datang ke Nusantara ni, dia datang kadang-kadang selai sepinggang. Tapi doa dia tadi, semua tempat yang diduduk membawa berkat. Iaitu orang-orang akan datang berjumpa dengan dia, minta sesuatu kepada dia. Dan dia pun tidak tahu kenapa orang datang. Yang dia tahu Allah yang suruh datang, maka suruh berdoakan. Contohnya kekurangan makanan, kekurangan air. Tapi dia berdoa jadi orang akan automatik masuk agama Islam. Jadi cara dia seolah-olah kita nampak macam dia ni wali Allah ni mudah je dia nak Islamkan orang. Kita nampak macam mudah. Tapi cara dia tu sebelum nak begitu tu, cara dia tu malam-malam sebelum tu, dia hantarkan nur-nur tu semua di sekalian alam ni. Dia hantarkan nur-nur yang melempah pada diri dia, dikurniakan Allah, dihantarkan dulu. Baru dia pergi berdakwah. Baru pergi berjumpa manusia. Kita tak tahu. Kita ingat senangnya dia ikut dia, senangnya dia berdoa jadi. Tak. Itu semua adalah cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dia tak tahu apa benda. Dia mengikuti apa yang telah skrip yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan.
Maka inilah orang-orang yang sentiasa berada di sisi Allah, iaitu menuruti. Yang saya cakap tadi, bila dia dah betul-betul hilang keakuan dirinya, Allah leburkan dia, maka Allah hidupkan balik, dia ditalkinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah, tiada lain yang ada hanyalah aku. Apa maksudnya? Setiap perjalanan hidupnya, dia tahu Allah lah yang menyusun hidupnya. Betul-betul dia yakin. Apa pun perbuatan, apa pun percakapan, apa pun yang dilihat, apa yang didengar, apa peristiwa yang berlaku, semua dia nampak adalah tangan-tangan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Jadi itu saya cakap tadi. Kita kalau menceritakan makam sejarah wali-wali Allah di tanah negara kita sendiri pun, kan? Oh ya Allah. Kalau kita tak mampu nak cerita, kita akan ceritakan luaran aja. Kita tak mampu nak cerita dalaman dia tu. Dalaman dia tu pengalaman rohaniah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia nak satukan manusia ni. Ibaratnya seperti menggenggam pasir nak genggam. Mana boleh kita genggam macam mana pun. Akan kita buka aja genggaman tu, berterabur balik. Nak satukan tu. Betapa susahnya tadi. Tapi dia ada Allah. Tiap malam itulah. Yang mulai waktu itulah dia minta pada Allah, buka, satukan. Itu peringkat perangai wali-wali Allah. Mana pergi pun dia nak satukan. Orang ajak bercerai-berai, tak disatukan. Disatukan. Itulah menunjukkan hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih adalah mereka ni jiwa je. Orang membenci, tapi dia ajakkan orang tu berkasih sayang. Diselamatkan orang yang benci itu dengan dia berbuat kasih sayang. Ibaratnya orang tu ludah, dia tak marah. Ibaratnya dia bawa lauk-lauk bagi makan pada orang yang ludah dia. Ataupun orang yang buat hina, nak bunuh, nak macam-macam fitnah dengan dia, dia pergi rumah orang yang fitnah dengan dia tu, dia bagi buah-buahan. Itu sifat-sifat orang-orang yang wali Allah. Dia ni pemurah. Lagi engkau buat nyaya dengan dia, lagi dia pemurah dengan kau. Sampai orang yang tak dikenal pun dia memurah, apa lagi kalau dikenal. Ada sifat-sifat wali-wali Allah. Dia gitu. Tapi kalau orang tu buat zalim, dia balas, itu bukan wali Allah. Wali Allah tak sifat. Wali Allah, dia ikut akhlak Nabi Muhammad SAW. Diludah, difitnah, dibunuh. Nak dibunuh, dia tetap malam-malam doa, ya Allah jangan apa-apakan dia, ya Allah. Dia tak tahu. Kalau kau ampunkan dia, kau bagi dia kesedaran, bagi dia hidayah, dia hamba engkau, ya Allah. Engkau lebih berhak pada dia. Engkau lebih bijaksana kalau kau ampunkan dia, kau bukakan hijab kepada dia untuk sedar. Itu dia akan doa kalau orang nyanyi pun. Tu kita tidak. Kita terbalik jadinya. Jadi itu kita tak boleh jadi manusia yang suci. Manusia yang suci itu dia tak ada lagi perasaan-perasaan untuk membenci. Perasaan untuk bersikap, maknanya ialah membalas sesuatu buruk. Perasaan orang balas buruk, orang benci kita. Kita masuk masjid, ada yang benci kita. Kan? Padahal kita masuk masjid, apa yang perlu dibenci? Kita tahu kita tak buat apa-apa. Kenapa dia pandang kita, dia benci kita? Sampai kita nak salam pun dia tak nak ulur tangan. Kita nak pergi salam dia salam orang lain, pergi makin jauh. Kenapa? Kita pun tak tahu. Tapi kita mencari jalan. Bagaimana, ya Allah, aku silap apa, ya Allah? Malam-malam kita berdoa supaya dia terbukalah hijabnya. Apa salah aku, ya Allah? Dia tak salahkan orang tu. Kemudian dia cari jalan, datuk jumpa jalannya, Allah tunjukkan, engkau belilah buah ke, engkau beli apa, pergi rumah dia selalu. Buat bodoh. Buat bodoh. Lama-lama orang tu sedar, kenapa aku benci sangat dengan dia? Padahal dia tak ada apa. Aku nazir masjid. Kenapa aku sifat aku begini?
pada benci pada dia. Padahal dia datang masjid, dia tak ada buat apa dengan aku. Kesedaran tu akan datang. Dia pun datang minta maaf dengan dia. Aku ada perasaan gini. Padahal kau tak ada. Jadi kalau kita balas dia tadi, keadaan akan makin menjadi teruk. Jadi sifat-sifat seorang waliullah tu dia gitu. Dia tak ada perasaan. Orang tuduh dia zina, orang tuduh dia buat ajaran sesat, orang tuduh dia macam-macam. Dan orang kampung sampai memandang hina pada dia. Tapi dia tetap akan berbuat baik dengan orang kampung. Tetap juga dia tak ada perasaan benci langsung pada orang yang ramai-ramai menghina dia, mengata dia sesat. Dia terus hidup dalam kehidupan kasih sayang dengan masyarakat. Itu sifat para waliullah. Sifatnya meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang alim mengambil ilmu, al-ulama tu waris daripada ilmu Rasulullah. Ini akhlak. Waliullah ni akhlak. Kalau orang tu berilmu, banyak ilmu, maknanya dia sekadar dapat dipanggil orang alim. Dia tak boleh dapat menjadi orang yang waliullah, kekasih Allah. Kerana apa? Dia tidak ada sifat kesucian. Bukanlah saya cakap ulama tu tak suci. Kerana dia masih bergantung kepada alim dia. Sedangkan orang yang betul-betul mengikuti jejak langkah akhlak Nabi, dia menjaga kesucian. Sulit. Kalau kita tak mengaji ni, tak boleh. Kita kalau ada alim macam mana pun, kalau orang buat kita tak elok, kita akan balas hukuman gini-gini. Hukuman tu balik pada orang yang buat benci pun. Tapi bagi wali Allah, dia tidak menghukum. Malahan dia akan memberikan lagi pemurahan itu kepada orang itu. Dibalaskan dengan kasih sayang lagi. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Dia pakai. Aku ni diutus untuk membawa berita gembira. Tak bawa berita yang tak elok. Walaupun orang tu ajak tak elok, dia tetap bagi balas dengan berita yang baik juga. Maknanya aku diutus untuk memberi rahmatan lil alamin. Maka dia waliullah pun dia akan bawa watak gitu. Dia tak ada perasaan benci dengan, walaupun orang tu isap dadah, orang tu buat maksiat. Malahan orang tu buat maksiat, malahan dia nak join dengan orang tu. Dia tak nampak orang tu buat maksiat. Dia nampak diri dia yang buat maksiat. Dan kalau diri dia tak pergi kepada situ, maka dia biarkan orang tu buat maksiat. Dia lebih bahaya lagi daripada orang yang melakukan maksiat. Itu sifat para wali Allah. Ni saya ceritakan nanti jangan marah pula. Si Aziz ni join orang maksiat ke? Bukan makna dia join dengan maksiat, dia berikut buat maksiat. Bukan. Kalau kau nampak dia minum arak bersama orang minum arak di kelab malam, sebenarnya dia bukan minum arak bersama orang minum arak tu. Tetapi sifat dia yang mahal dia tadi, untuk nak tarik orang tu tadi ke arah kesucian tadi, dia seolah-olah minum macam minum arak. Padahal arak tu sampai di bibirnya aja masuk ke dalam lautan yang dibuang. Engkau persangka buruk. Kau nampak dia. Kau sangka dia kata, engkau peminum arak. Padahal di arak tu di bibirnya Allah bagi begitu. Sebab sifat kesuciannya tadi Allah turunkan karamah. Air arak tu menjadi tawar, menjadi air madu. Ataupun air arak tu masuk di bibir, tembus ke lautan untuk mencuci katanya. Dan dengan disebab karamah tu, orang-orang yang minum arak tu nampak karamah tu tadi, dia bertaubat untuk tidak melakukan maksiat minum arak itu lagi. Kita tak tahu kerja-kerja yang Allah Ta'ala bagi yang rahsia-rahsia ni. Hanya orang-orang yang mengalami berkehidupan dengan Allah, dia tahu orang ni dia ada kerja rahsia. Sedangkan kita orang-orang yang alim-alim, orang yang ada ilmu, minta maaf. Dia hanya pergi ke tempat-tempat orang-orang yang dah memang memerlukan, orang yang dah memang nak bersihkan diri. Di masjid-masjid, di surau-surau, di tempat-tempat yang dipanggil khas. Tapi orang ni special. Pilihan Allah. Dia berada di tempat-tempat maksiat. Dia bercampur dengan golongan-golongan yang jamak nakum jamaah. Perangai Ya'juj Ma'juj, perangai Dajjal, dia campur dalam tu.
Dan orang pun tak tahu dia siapa. Tapi dia boleh bawa manusia tu ke arah mengesahkan Allah Subhanahu. Itu lebih mahal lagi. Itu ya perjalanan yang dikatakan tadi, perjalanan jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diutus di tempat jahili. Ya, kalau minum arak, itu bukan minum arak, mandi arak. Kalau maksiat zina, beramai-ramai berzina. Zaman jahiliyah tu, jahiliyah teruk betul. Nabi turun di situ. Kita ni dah dapat nak cari tempat yang elok. Penceramah nak tempat-tempat yang orang puji kita, orang sanjung kita, kita pergi, best lah. Oh, kat Matin tu banyak orang tunggu, bagus tu, sanggup tunggu kita. Bagi kita, best dia. Kita akan jadi terkenal. Bang, isteri kita kata, kita akan jadi terkenal bang. Kita pergi tempat ceramah, orang besar-besar ceramah. Tempat raja-raja, tempat menteri-menteri. Orang kita jadi terkenal. Bagi orang-orang yang dah dengan Allah Ta'ala, dia nampak benda tu lagi hina, dia kata. Bukan dia nak hina tu. Bagi dia bukan tu tempat dia. Tempat dia adalah orang hina, orang yang dah tak nak pergi berdakwah di situ. Orang dah tak pandang di tempat-tempat maksiat, tempat-tempat apa. Di situ. Dia pandang di situ harus tempat aku untuk berdakwah. Tempat orang yang tak suka kita tu, di situ kita tempat kita. Di tempat situ orang fitnah, orang sihir kita, orang benci kita. Dah berbulan-bulan dah kita, dah dekat setahun dah. Kita tak dibagi sambutan apa malahan. Tapi dia tetap juga, dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah suruh sini buat itu. Tu. Allah tak suruh lagi kita nak ke sana. Allah suruh sini. Allah suruh sana. Kita ikut arahan Allah Taala. Berdakwah kita ikut arahan, ikut yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Itu tadi. Jadi kita sentiasa rasa bahagia sebab kita tak memerlukan ramai. Kita tak memerlukan siapa-siapa menyokong kita. Bukanlah saya tak nak orang sokong saya, bukan. Maknanya kita pergi mana kita lebih mengharapkan kita Allah SWT, ridha Allah, bukan ridha manusia. Dan siapa yang betul-betul faham, dia menolong, dialah yang beruntung. Dia yang beruntung kalau dia faham. Sebab kita buat kerja ni, buat bekerja betul-betul, kita nak ngajak manusia ramai-ramai mengesahkan Allah. Sebab masa ni dah terlalu hampir sangat dah. Gempa bumi dah banyak berlaku kan. Itu menunjukkan dah sampai nak waktu ni tadi. Tu. Dia turun tu memang dengan begitu dulu. Dia bagi kesadaran bagi manusia dulu. Jadi manusia tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Allah dah bagi peringatan banyak. Dan jelasnya adalah gempa bumi besar. Penghabisan Allah Ta'ala peringatan. Masih kita lagi dalam keadaan tak sedar. Masa tu turun kita. Imam Mahdi. Waktu tu kita kena betul-betul lah. Dah, kalau tak sempat lah. Sekarang ni dah terlalu, dah sangat hampir, maka cepatlah. Cepatlah. Jangan kita biarkan diri kita ni berada lagi di dalam keadaan itu jahil tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab kita jahil pada Allah, kita mengaku ada keakuan diri. Sampai ke dalam solat pun kita mengaku lagi ada keakuan diri. Mana dalam solat pun masih lagi kita ni berada di dalam keadaan yang celaka, neraka, azab. Macam mana kalau di luar solat? Kalau di dalam solat aja kita celaka. Apa yang celakanya? Sebab kita masih ada rasa keakuan diri dalam solat. Celakalah tu. Lalai lah tu. Allah yang bagi tahu gitu. Bukan Allah tak bagi kita solat, tetapi kita tak faham solat tu. Solat tu apa sebenarnya kita pun tak faham. Kita hanya solat ikut-ikut dia solat begini. Sebenarnya solat tu Allah SWT bagi tahu, solat tu mengingatku. Jadi dalam solat tu hanya ingat Allah aja, jangan ingat diri kita. Solat tu untuk mengingatiku. Allah Ta'ala kata. Maka kita solat tak, kita rasa kita mengingat Allah. Salah dah. Sebenarnya solat tu dialah mengingat dirinya sendiri. Alhamdulillah. Sedikit pencerahan hati. Alhamdulillah. Membawa kita bertambah lagi
berkehidupan dengan benar-benar berakhlak dengan Allah Subhanahu taala seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para wali-wali Allah, para orang arifin billah. Begitu juga insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita minta dulu kepada Al-Fadhil Ustaz Auza'i untuk memberikan sedikit lagi tambahan pencerahan kepada kita semua, dan juga Syekh Latif, insya-Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله ندمنا على ما فعلنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم النصير يا نعم الوكيل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, pada malam ini kita rasa sangat bahagia kerana dapat lagi buat majlis tauhid. Kalau dahulu orang bersusah payah berjihad fisabilillah dengan darah, dengan air mata, kita nak luangkan masa pun tak sanggup kerana memikirkan hal-hal peribadi, seperti memikirkan keselesaan bersifat sendiri. Sesungguhnya semua ni milik Allah. Rumah yang diberikan ini pun Allah. Anak-anak ni pun Allah punya. Semuanya Allah punya. Jadi bila kita nak pulangkan ke Allah? Bila kita nak pulangkan ke Allah? Itulah yang dikatakan intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kita pulangkan rumah kita kepada Allah, inilah dia contohnya. Maknanya kita suka menganjurkan majlis-majlis yang membicarakan tentang Allah, memulangkan semula hak-hak Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memulangkan semula. Kita memang ada hal-hal peribadi ke, hal-hal yang berkaitan dengan keselesaan anak-anak ke, untuk tidak dikongsikan kepada majlis Allah, demi kerana nak konon-konon nak menselesakan anak-anak. Tapi itu menjadi ujian lah. Itu yang dikatakan anak isteri ini menjadi ujian untuk tidak keluar berjihad pada jalan Allah, kerana merasa selesa dengan anak dan isteri, tidak mahu kongsi anak dan isteri dengan Allah, tidak mahu memulangkan semula yang memang Allah punya pun. Jadi bila kita buat sesuatu yang bersifat sumbangan kepada Allah, Allah tak memerlukan sumbangan, tapi harap-harap para pendengar sekalian fahamlah perkataan tu. Makna kita tanda syukur kita kerana Allah memberikan segala apa yang kita ada pada hari ini. Kalau tidak, apa benda, tuan-tuan? Kalau tidak, apa benda yang kita
boleh kita nak cakap depan Allah nanti sebagai lambang syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ni tidak membuka-buka untuk Allah, kita menutup-nutup lagi dengan mengeksklusifkan. Jadi dengan Allah ni biar kita inklusif. Sebagaimana inklusifnya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tiada tandingan. Rasulullah ni sebenarnya kaya. Seluruh bumi ini milik Rasulullah. Seluruh bumi ini rumah Rasulullah. Sebab itulah baginda hanya hidup di sebuah bilik kecil, katil yang sederhana. Kerana hakikatnya seluruh bumi ini adalah rumah baginda. Sehingga batu-batu yang dipijak, batu pejal yang dipijak oleh baginda melembutkan dirinya seperti span, menunjukkan bahawa setiap makhluk jirim dan jisim tunduk dengan kedaulatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raja sekalian alam, sebagai duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Raja-raja yang lain semuanya ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Saya ulang balik. Rasulullah ni sebenar-benarnya raja sekalian alam. Alam nyata, alam gaib, alam jin, alam manusia, alam hidup, alam mati, alam nyata, alam barzakh. Dialah raja. Kerana itulah dialah sebenarnya duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, manakala raja-raja sultan-sultan yang lain sebab itu diletakkan ke bawah duli. Maknanya semua raja, semua sultan berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan AJK bertindak yang sentiasa berkhidmat kepada baginda Rasulullah SAW. Kerana itulah, falsafah itulah, para muhibbin yang mengetahui hakikat ini meletakkan capal atas kepala. Itu ke bawah duli mana kita sedang khidmat, di bawah tapak kaki Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Rasulullah terima kita sebagai para pengkhidmat baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang khidmat kepada baginda dalam erti kata yang sebenar ialah para awliya Allah. Mereka ni adalah itrati. Mereka ni adalah ahlul bait. Mereka ni adalah itrati. Itrati ni lebih besar daripada ahlul bait. Itrati ni semua orang boleh jadi. Ahlul bait ni orang yang mungkin ada salah silah, ada sanad, ada DNA ataupun ada salah silah keturunan secara rasmi bertulis. Tetapi itrati ni semua orang boleh jadi. Semua orang boleh jadi. Sebagaimana Imam Ghazali menuliskan dalam kitab-kitabnya tentang peta perjalanan kerohanian yang disebut oleh Imam Ghazali, semua orang boleh mencapai tahap kemajuan kerohanian. Semua orang boleh jadi wali-wali Allah. Dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah, dengan mujahadah, dengan ilmu mengenal diri. Mengenal diri, mengenal Allah. Seronoknya menelusuri kisah-kisah para awliya Allah ini. Saya pernah terbaca dalam kitab mana saya pun dah tak ingat, dilupakan. Tentang suatu kisah yang berlaku di Al-Azhar dahulu. Yang ketika itu diserang dengan ketagihan sejenis narkoba. Yang merupakan agenda penjajahan juga. Sebagaimana orang putih melemahkan negara-negara lain dengan candu. Ketagihan itu menyebabkan mereka lemahlah. Jadi ada seorang waliullah ni, dia nampak benda ni. Dia nampak, ini tak boleh biar. Para awliya Allah ni dia melihat dengan mata basirah.
Dia memandang jauh. Memandang jauh. Jadi oleh kerana nampak dengan mata basirah. Memandang jauh. Ini agenda Yahudi ni, agenda Barat nak melemahkan Mesir. Apa dia buat? Dia buat satu benda yang haram. Point nak cerita di sini sama macam cerita Ustaz Aziz tadi, kena baik sangka banyak-banyak waliullah. Jangan cepat sangat kita letakkan ulama ni sesat. Walaupun sehingga tahap dia berada dalam kelab malam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi waliullah ni dia jual benda haram. Iaitu dia jual benda tu sendiri. Dia jual kata dadah lah. Mungkin dalam bentuk rokok. Orang masa tu bubur dadah tu lah rokok. Dia jual dalam packaging rokok. Dia jual. Tak silap ceritanya di belakang Masjid Al-Azhar tu lah. Dia jual. Tapi wali Allah ni, saya lupa nama dia. Dia masukkan doa dalam rokok tu. Dia masukkan doa dalam rokok tu. Dia kata, dia minta lah dengan Allah, kalau siapa yang beli rokok aku ni, yang isap rokok aku ni, terus hilang ketagihan ni. Terus tak nak isap rokok. Isap rokok yang ada dadah tu lah. Jadi mungkin dia dah masukkan dalam tu apa. Masukkan dalam tu metafetamin ke, letak dalam tu apa-apalah, whatever lah, daun ketum ke yang berbahaya ke apalah, daun ganja ke. Dia dah masukkan doa dalam. Orang yang beli lepas dia hisap, dia tak nak lagi dah karomah aulia. Jadi ulama ni, waliullah ni mendapat tuhmahan dan fitnah lah kerana jual rokok ni. Orang blame dia, orang tuhmah dia, orang fitnah dia, orang akhir sekali lepas semua fitnah ni dia buat bodoh ya. Ada seorang berani tanya, Syekh, adalah seorang mujur seorang ni berani tanya, kenapa lah Tuan Syekh Alim yang terkenal dengan soleh ni pergi jual benda macam ni, kan datangkan fitnah. Lepas tu Syekh ni diam je, kau ikut ni, ada orang beli ni kan, kau ikut dia, apa jadi kat orang. Lepas tu ulama ni ikut dia hisap, orang tu hisap, dia hisap sebatang, lepas tu yang lebih tu dia buang. Lepas tu orang tu bertobat dah tak nak hisap lagi dadah ni. Mesir ni memang bumi sejuta wali. Atas tanah ni berjuta-juta wali, bawah tanah pun wali-wali Allah belaka yang hidup. Allahumma salli. Digelar sebagai bumi para nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Benda ni tak heran. Sunan Ampel jual kipas, nak dakwah kepada Hindu-Hindu di Surabaya. Dia jual kipas. Sampai ke tahap doa dia tu, berkatnya kipas dia tu, orang buta pun sembuh. Kipas, orang buta boleh sembuh. Dan orang tanyalah, ayah, apa benda doa kau pakai ni, Tuhan apa kau sembah? Itu jam dia boleh masuk lah, jarum-jarum dia, jarum-jarum dakwah. Aku sembah satu Tuhan, maha power, super power, nama dia Allah, bla 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 bla. Jadi seluruh Hindu masuk Islam belaka. Yang masih tinggal, yang hanya Hindu, tinggal di Pulau Bali. Lain semuanya masuk Islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kisah seumpama ini cukup banyak. Dan kisah dalam kitab-kitab Karamatul Aulia memang ada. Para aulia yang bila orang tengok macam minum arak, tapi bila tengok arak tu jadi air kosong, jadi air putih. Karamah pula. Tu belum cerita lagi Sultan Brunei.
macam mana dia dakwah di Brunei. Itu jam tak ada air. Orang kampung keputusan air. Kemarau ke apa tak tahu lah. Gotong royong buat masjid ke apa tak silap saya. Lepas tu Sultan dia salah silah Sultan juga. Kemudian dia buat macam ni dekat dalam laut, masuk laut. Dia buat macam ni. Air yang dalam kepungan dia tu, jadi air tawar yang boleh diminum oleh penduduk kampung. Masuk laut, semua orang cedok. Air dalam kepungan itu macam ni, jadi tawar. Kisah ni saya dapat masa ziarah makam Aulia di sekitar Brunei. Dengan Brunei ke Singapura, tak ingat dah saya. Tapi yang pastinya cerita ini salah seorang daripada guru kami bernama Habib Hashar yang telah meninggal dunia. Habib Hashar ni kena kanser. Dialah yang saya kata tu, saya telefon dia lama. Apa khabar Bib? Dia tak cerita dia kena kanser. Tapi saya tahu kena kanser. Last sekali dah tak puas hati tanya. Kita tanya Habib, saya dengar Habib kena kanser ni betul lah? Ya betul, memang betul. Alhamdulillah, ini sel Allah yang kasih. Alhamdulillah. Ini semua kenangan dari Allah. Masya Allah. Itu jam saya telefon tu sebab kebingungan. Dah setahun tak call Habib. Bingung baru call. Orang soleh itulah dia. Lemahnya saya ni. Itu jam saya call dia sebab masa itu kita ni diheret dengan kebuntuan akal fikiran kerana pihak hospital suruh kita gugurkan kandungan di atas risiko-risiko tertentu. Lepas tu, bila dengar nak tanya soalan tu pada Habib ni, Habib itu cakap macam tu. Terdetik ni terus terjawab soalan. Aku ni Allah bagi sel baby. Dia tu sel kanser. Sel kanser yang dia dapat, dia tak susah hati. Bersyukur dia kata ini semua adalah anugerah Allah, dia kata. Bukan saya dengar ni daripada mulut 2-3 orang baca kitab. Dia sendiri cakap kat saya. Saya masa tu mengalami kebuntuan. Jadi pun saya pun tak jadi untuk melakukan syur oleh doktor ketika itu yang menyuruh menggugurkan kandungan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu saya tawakal ala Allah, meneruskan. Masa tu anak nombor 6. Anak nombor 6. Iaitu Habibullah. Lepas tu bila mengandung, cek dengan doktor, kesihatan jantung makin baik. LVEF dia makin baik. Daripada 50 mula-mula cek. Naik 55. Cek lagi 2-3 minggu. Naik 57. Cek lagi. Makin hari makin perut makin besar, cek lagi. Akhirnya LVEF dia ataupun kekuatan jantung dia 63. Makin kuat, kesihatan makin baik. Lalu lahirlah seorang anak yang comel, bulu mata lentik, muka macam Arab, dan dinamakan Habibullah. Habibullah ini pun ada cerita dia. Kita pun buntu sampai ke hari 43 tak tahu nak letak nama apa. Call satu orang ustaz. Waliullah jugalah. Nama dia Ustaz Zaman. Ustaz Aziz pun kenal, Ustaz Zaman. Kita pernah pergi mengembara ziarah makam Wali Songo sama-sama dulu. Ustaz Zaman, Ana buntulah nak bubuh nama. Kemudian dia kata, Ana dapat ilham ni hantar bubuh nama Habibullah. Dia pun kita mendesuk lah. Sedap. Okey. Terus besok pergi pejabat pendaftaran Habibullah. Hari terakhir. Kalau tidak kena denda, kena buat surat bersumpah lah apa semua. Sampai ke hari yang 40 lebih tu masih buntu tak tahu letak nama apa. Habibullah bin Ahmad Auza'i. Itu dia pelik sikit tu. Kisah dia tu. Allahumma salli ala Muhammad. Berlalulah masa. Alhamdulillah Allah bagi kesihatan yang baik. Lahirlah pula Ahmad Yasin. Alhamdulillah, sehat walafiat. 10 bulan kemudian, ajal pun sampai. Allah angkat. Kembalilah
ibunya ke rahmatullah, meninggalkan, menghabiskan tugas dia yang mulia sebagai ibu, membesarkan anak-anak, meninggalkan anak yang berumur 10 bulan yang mudah dijaga. Kalau tinggalkan anak 10 hari, susah jaga. Dalam tempoh 10 bulan ni, dia sangat sihat. Ketika mana ajal ni nak sampai, barulah ada sikit-sikit sakit. Itu pun cirit birit. Lepas cirit birit, nak jadi cerita, ajal pun sampai. Kalau ajal tak sampai, sakit macam mana pun takkan mati. Itulah yang dinamakan ajal. Sakit teruk macam mana pun, ajal tak sampai, takkan mati. Tak sakit pun, ajal sampai, tetap mati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saya pun tak berjangka saya cerita perkara-perkara yang sebegini. Pada hari ini, saya pun tak tahu kenapa, minta maaf. Terlajak kata, terkasar bahasa, terguris hati, ada keakuan diri. Ampun, maaf saya ucapkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayah rahmatnya pada malam yang berbahagia ini, penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam, dapatlah kita bersama-sama. Allah Ta'ala hadirkan kita dalam majlis talk, majlis kenal diri, kenal Allah pada malam ini. Itulah keberuntungan yang dikatakan Allah Ta'ala memanggil dengan kasih sayangnya untuk menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala-galanya. Iaitu kita kena kepada hala tuju, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, nombor satukan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Jadi dalam konteks kehidupan kita ni, yang kita berkehidupan dekat dunia ni, Allah Ta'ala sentiasa mendidik kita. Bila kita kenal diri, kenal Allah ni, Allah Ta'ala beri faham daripada dari sisinya juga. Dalam konteks kehidupan harian kita ni, kita nak bekerja ke apa, ataupun kita nak bercakap dengan orang pun, ataupun kita baca Quran sekalipun, ataupun kita baca hadis sekalipun, itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada hala tuju, iaitu menafikan keakuan diri kita. Yang ada hanya Allah. Kita pun tak tahu nak cakap apa kalau berhadapan dengan orang ni. Kita tak tahulah nak cakap dengan kita punya, tak tahu. Kita nak semak apa benda yang pengalaman kita ke apa. Saya sekarang ni dah tak boleh dah. Saya rasa tak sedap. Hati saya tak sedap. Jadi itulah yang diajarkan. Nafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Hala tuju tu kan, bila kita gunakan hala tuju tu, nafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah, dia akan cantik dia punya perbuatan. Maknanya itulah, kalau orang nak berubat ke apa ke, dia akan menceritakan tentang itulah keesaan Allah SWT. Aku pun tak tahu nak cerita apalah kan. Padahal benda ni memang kita kena sampaikan, tapi kita, ya Allah, rasa macam tak mampu ni kan. Tapi bila kita hala tujukan ke situ, insya-Allah dia akan berjalan terus. Macam mana aku boleh cerita tadi tak tahu. Jadi itu sebab apa? Kena dengan hala tuju dia, menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah tu tak ada diri kita, dia je. Itu bila dia mutakallimun, dia tu kata yang sebelum ni, mutakallimun kita bercakap sekarang ni kan, saya yang bercakap sekarang ni dan orang yang mendengar, mutakallimun Allah kan, tak sama dengan orang yang kenal diri, kenal Allah. Bukan kata kita ni kenal diri, kita seorang je kenal diri, seorang lain pun kenal diri, kenal Allah juga. Maksudnya kita nak kongsikan bahawasanya kenal diri, kenal Allah ni, yang nafikan keakuan diri ni, jadi mutakallimun Allah ni, mutakallimun Allah yang punya, bukan kita. Tu. Jadi dia akan sampai bukan dalam rumah ni je sebenarnya. Dia bukan ada di sekitar ni saja, mutakallimun Allah tu meliputi pada segala sekalian alam tu. Itu yang masuk kepada rohaniah kan. Jadi kita sekadar apa yang Allah Ta'ala kadarkan kepada orang yang mendengar tadi tu. Jadi pentingnya kita nak membuat sesuatu tu, jangan ada keakuan diri yang ada hanya Allah, bagi dia akan masuk ke rohaniah tu. Itu yang penting sekali tu. Sebab itulah yang kita rasa bahagia bersama Allah SWT. Sebab
dapat diceritakan, dapat mengajak kan, mengajak orang kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang manis tiada pahit. Kita nak letakkan di situ. Itulah skill-skill yang kita dengar daripada pembimbing rohani kita dulu, daripada dulu sampai sekarang, daripada beberapa tahun. Jadi mentalkinkan benda-benda ni semua, menceritakan benda ni semua, itu adalah amat perkara-perkara yang perlu kita praktikkan. Bukan kita hanya mendengar saja, tapi kita praktikkan benda tu untuk kita nak bawa kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apabila kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai kita rasa bahawasanya kita takut, kita takut, khauf wal ju'. Kita nak bimbing orang pun kita takut. Sebab apa? Nanti aku plan orang ni, kita takut gitu. Jadi masa saya dapat pengalaman rohani macam ni, tak apa, engkau yang ajar ya Allah. Engkau yang letak ya Allah. Aku tak nak atur ya Allah. Jadi itulah bila dia dapat, bila dia dapat dengan perkataan mutakaliman Allah, kita sekadar sembang biasa macam Syazia begitu tadi. Sembang biasa je, sebut apa tadi pun dia sebut apa-apa pun pasti masuk. Kan, dia sebut apa pun. Padahal dia cerita biasa je. Tapi kenapa dia masuk? Sebab itulah yang dikatakan hala tuju, menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah. Itu sebenarnya. Saya pun itulah, alhamdulillah, saya amat bersyukur benda-benda yang paling berharga ni saya amat memegangnya dengan betul-betul. Yang dikatakan, kita pun tak mampu nak pegang, tapi itulah Allah Ta'ala sendiri yang memegang kita. Dia katakan la ilaha illallahu izni, pembenteng. Pembenteng, Allah Ta'ala bagi pembenteng bagi orang-orang yang betul-betul pegang la ilaha illallah ni. Membedah siasat dalaman dia tu, la ilaha illallah. Jadi itulah disebabkan apa? Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang, saya sampai tak tahu, saya nak cakap dengan orang tadi pun saya tak tahu. Kan? Saya sampai cakap orang sakit disebabkan apa? Inilah teguran. Saya nak cakap teguran pun saya bukan takut, tapi kita nak itulah nak jentik hati kan, jentik hati. Teguran supaya kita ni kena kenal diri, kenal Allah. Kita nak cakap macam tu pun sebenarnya rasa macam kita tak layak kita nak cakap macam tu kan. Kita tak ada apa. Jadi itulah Allah Ta'ala dah keluarkan kalam tu. Jadi dia dengar dengan pendengaran yang baik. Dia dengar dengan sami'na wa ata'na, alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat saya tadi mendapat yang dikatakan curahan sinaran nur cahaya untuk kita sama-sama kembali kepada Allah SWT, bawa kenal diri, kenal Allah. Bila tak ada kenal diri, kenal Allah ni memang lingkup kita. Memang lingkup kita. Ilmu banyak mana pun tak boleh. Kena ni juga. Sebab apa dia? Wahdah. Sampai menceritakan tentang dalam setiap manusia semua ada sirullah Nur Muhammad SAW. Kita kena kenal dalaman tu macam mana, sebab dia lah wahdah yang nak bawa kepada mengesahkan Allah. Dia itulah wahdah, kenderaan sirullah nak bawa kita mengesahkan Allah SWT. Itu yang paling penting sekali. Yang paling penting. Jadi itulah sentiasa kita memperkukuhkan dengan apa? Bagi diri saya pula, saya sentiasa kena bertaubat kepada Allah SWT. Itulah mengenal betul-betul diri saya. Allah Ta'ala titipkan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dulu-dulu yang tak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, Allah risau kita. Siapa pun yang pendengar YouTube ni, insya-Allah kita bawa lah macam tu yang Rasulullah ajar, dan itu menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Memang akan dapat satu olahan untuk sama-sama kita dapat wazidnahum huda, supaya petunjuk tu kita bawa dalam kehidupan harian kita ni. Yang tak lama lagi ni kemunculan Imam Mahdi, kita pun dah tahu dah contoh-contoh. Bukan contoh lagi, Allah Ta'ala perlihatkan lagi di Kabul, Afghanistan, Kabul, kumpulan-kumpulan Khurasan di sana, macam mana keadaan dia. Media-media mula-mula je yang buka benda tu. Mula-mula saja. Sekarang ni dia dah tutup, dah tak ada dah. Tapi ada yang YouTuber yang daripada Afghanistan tu, tentera-tentera dia tu memang hebat-hebat benda ni. Bijak pandai, bijak sana semua. Tapi dia orang nak tutup pun tak boleh dah. Jadi ini keadaan dia. Itulah contoh-contoh. Macam-macam lah. Keadaan yang batil-batil semua Taliban dah hancurkan satu demi satu. Kalau dadah di sana pun satu demi satu dia hancurkan.
Tak lama akan muncul Imam Mahdi. Inilah lepas ni sayap kanan Bani Tamim pula yang akan naik bersama-sama untuk membantu Imam Khalifah kita Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. InsyaAllah sama-sama kita, mudah-mudahan kita terpilih menjadi pengikut Imam Mahdi, iaitu bawa kenal diri, kenal Allah ni. InsyaAllah sama-sama lah, sama-sama, kita sama-sama. Saya pun tak mampu, jadi mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala memperkukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita bersama-sama dapat mengikut laluan dan bersama-sama dengan Khalifah kita Imam Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah, insya-Allah. Mudah-mudahan sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi, teman-teman kita tadi, sahabat-sahabat kita semua. Itu semua daripada khatir Rabbani, semua daripada kalimat-kalimat kudus yang keluar daripada kalimat-kalimat Rabbi, yang tak lain mengajaklah kita semua sama-sama mengesakan kepada Allah seperti mana Allah tu mengesakan diri sendiri. Alhamdulillah, selagi kita berada dalam keadaan yang menyaksikan apa semua pun, sejak awal, akhir, zahir, batin, apa pun semuanya, kita dah diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah diberi oleh Allah kurniaan kefahaman dirinya pada kita, hingga kita tidak jahil lagi, kita akan nampak semua berjalan telah diatur, takdir ataupun takbir ataupun kekuasaan, semua kita nampak adalah takbir Allah, takdir Allah, kekuasaan Allah. Semua kita tak nampak lain dah. Kita dah tak nampak lain dah. Semua kita nampak kekuasaan Allah. Baik dia Dajjal, baik dia Ya'juj Ma'juj, baik dia Iblis, baik dia, semua kita nampak tu sejak dulu lagi. Allah dah mempersiapkan takdir ni. Takdir ni dah lama ada dalam pengetahuan Allah. Apa nak jadi ni, kita menampakkan apa semua ni semua telah Allah terlebih dahulu telah mentakdirkan tu. Jadi kita menyaksikan takdir ni sejak dulu lagi ada di tangan kekuasaan Allah. Takdir tu tadi, yang kita baru nampak, oh begini, sebenarnya dah lama dah Allah tahu akan jadi begini, sebab dia mentakbirkan tu. Jadi berlaku takdir dan juga takbir, pentadbiran tu akan berlaku ke depan pun, semua kita dah nampak, semua Allah telah susun sejak azali lagi. Allah dah tahu dah, lama dah Allah yang susun tu semua. Kekuasaan Allah yang skrip Allah lah dia mengikuti semua tu, baik atau buruk, baik iblis, baik malaikat, semua sekalian alam ni, semuanya di dalam kekuasaan. Kita akan nampak begitu bila kita dah diperkenalkan oleh Allah tentang diri Allah dari Allah. Kita tak nampak lain dah. Syirik lah kita kalau kita nampak selain Allah. Kalau kita tak nampak takdir tu buruk, kita nampak orang ni lagi, makna kita masih lagi mensekutukan Allah. Bahaya ni perkataan ni. Kalau orang yang tak faham, dia kata memang hidup kita penuh dengan kesyirikan. Memang betul. Itu hakikat sebenarnya. Para rasul, para nabi, para wali Allah, dia berpegang begitu. Dia tak nampak lah takdir yang berlaku ni. Dia tak nampak lah ni sebab dia dah ditetapkan oleh Allah. Jadi baik ke jadi buruk. Sebab semua pentadbiran tu wa huwa bikulli syai'in qadir. Semua di bawah, segala-gala ni di bawah kudrat Allah Subhanahu Taala. Jadi baik atau buruk. Wa huwa bikulli syai'in alim. Semua sekalian ni di bawah kealiman ke Allah yang Maha mengetahui. Skrip Allah dia terjadi, itu bukan terjadi dengan sebab ni, sebab tak ada tadi. Allah tu dah menetapkan jadi bagi. Dia tak nampak lagi dah. Bagi kita akan kaji punca ni, gempa bumi punca ni. Tapi bagi orang dah jadi para rasul, para wali, dia dah nampak itu semua berlaku, susunan yang Allah telah skripkan akan berlaku di dalam pengetahuan Allah. Lama dah. Tu makna orang yang betul-betul dah
arifin billah, dia seperti para rasul, para nabi, dia faham dah. Nak berlaku gini, dia dah nampak dulu dah. Takdir sebelum terjadi takdir tu, dia dah nampak dulu. Sebab dia nampak skrip tu, skrip yang Allah tunjukkan. Nanti akan jadi gini, jadi dia dah nampak dulu. Macam Nabi Khidir. Dia memancung membocorkan perahu tu. Ya, memperahu tu elok. Dia bocorkan pun dia tampal balik, nampak buruk lah. Nabi Musa dia tak nampak yang jauh ke situ. Dia nampak yang gitu-gitu mesti nak balas. Tu tadi. Bukanlah Nabi Musa tu ilmunya rendah. Tak, Allah nak tunjukkan ada ilmu yang jauh, dia tahu pandangan tu tadi. Dia dah membaca takdir Allah ni, dia bukan membaca takdir Allah. Tapi bila dia dah tak ada keakuan diri, dia akan nampaklah takdir Allah tu. Allah yang mentakdirkan baik atau buruk terjadi. Dan dia tahu, awal orang ni begini. Perahu ni kalau tak dilobangkan, dia dah nampak dah. Akan diambil oleh lanun sekejap lagi lalu. Dia tak banyak cerita kan. Allah suruh lobang kan, dia tak banyak cerita, dia terus lobang. Dia, ya Allah, kenapa perahu elok ni nak lobang? Tak Nabi dia tak begitu. Dia nampak dah Allah Ta'ala bagi pengetahuan di laduni, di sisi Allah. Bocorkan. Dia dah tak banyak cerita dah terus. Orang tu dia begitu. Perap datang, dia duduk je. Perap. Orang ni datang minta sedekah, bagi. Dia tak kira lah. Pasal dia betul-betul bergantung apa lintasan yang jernih, suci tu. Yang niat yang suci daripada Allah. Dia suruh rasa, suruh bagi je, dia tak ada banyak cerita. Kenapa nak bagi Allah ni? Dia tak ada jawapan. Dia terus bersih suci, terus dia lakukan. Nabi dia dapat, dia tak banyak cerita. Terus lakukan, dia bocorkan. Ni budak ni bunuh. Dia tak, mana boleh ya Allah ni elok. Tak, dia terus bunuh. Tu kita kena faham. Ya. Tu kat kampung ni kita orang ejek-ejek kita, kenapa kita nak naikkan bangunan ni, tembok ni pula? Nabi dia tak banyak cerita. Orang tu tak suka dalam kampung tu baling batu, ejek-ejek semua. Allah kata naikkan tembok, dia tak banyak cerita. Ya Allah, kenapa nak naikkan tembok ya Allah? Tapi Nabi Musa berkata gitu. Sebab kita bila dah kenal diri, kenal Allah betul-betul, maka kita akan tak ada yang tersembunyi. Kita dah nampak A sampai Z, maknanya Allah tunjukkan. Pasal dah tak ada keakuan diri. Kita akan nampak semua ni berlaku, kita nampak atas takdir Allah, atas takbir Allah. Takdir dan takbir Allah. Takdir tentukan dia, tu Allah yang dah tentukan. Dia tak banyak cerita dah. Kalau dia kata ini, maka dia masih ada keakuan diri. Maka dia siapa engkau nak ubah aku punya takdir? Begitu dia terkena tu, kesyirikan dia kena. Siapa engkau nak mentadbir? Dia tak masuk ikut campur takbir. Apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat. Itulah pentadbiran Allah. Dia ikut. Dapat duduk di situ, itu kan para rasul, para nabi, para wali Allah, arifin billah. Maka tu dia tak ada keraguan dengan Allah dah. Dia yakin, hakul yakin. Di situlah tempat yang harus kita duduk. Berkehidupan kita sentiasa mendengar betul-betul daripada Allah dan mentaati. Yang kata kita betul-betul kita nak jalan yang tadi cerita tadi, nakkan ihdinas siratal mustaqim tu, kazib kita kalau kita sebut betul-betul di hadapan Allah. Allah supaya betulkan. Engkau nak jalan yang lurus, sedangkan hari-hari aku tunjukkan, setiap saat aku menunjukkan iaitu jalan yang benar, tapi engkau memprotes. Jalan yang benar tu bukan makna sesuatu berlaku Nabi Khidir bocorkan itu jalan tak betul, bukan. Tapi kita mengetahui itulah adalah susunan-susunan yang Allah Ta'ala suruh kepada kita. Kita menjalankannya atas arahan takdir dan kekuasaan takbiran Allah. Bukan kitanya yang, tapi dia itulah yang menyuruh untuk berbuat sedemikian. Itu tadi. Maka kita akan nampak nanti siapa yang sebenar-benar khalifah, ataupun siapa yang dikatakan yang raja memerintah. Khalifah ke atau raja yang memerintah. Baru kita nampak tadi. Khalifah tu lebih untuk memerintahkan di muka bumi ni. Disuruh oleh Allah. Raja tu menjadi orang-orang suruhan khalifah-khalifah. Tinggi derajat khalifah tu. Tapi kalau tak kenal diri, tak kenal Allah, payahlah.
Kita tak faham. Khalifah kita sendiri pun tak tahu khalifah kita tadi. Jalan yang benar untuk diri kita yang Allah tunjuk hari-hari pada diri masing-masing, kita pun tak tahu. Kitanya dulu kena yakin. Kita duduk sentiasa berada di jalan ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta tu kita dah dapat. Hari-hari kita minta apa tu yang kita minta jalan yang benar. Hilangkan keakuan diriku ya Allah. Kenalkan dirimu kepadaku hingga aku tak ada lagi rasa keakuan diriku. Bereskan. Baru kita cakap ihdinas siratal mustaqim tu di hadapan Allah. Kita dah yakin kita dah dapat. Kalau tidak, jalan yang benar macam mana? Tak beres lagi. Tak dibedah siasat, tak tahu apa benda jalan benar yang kita minta. Kita minta nak buat baik, ya belum tentu. Itu bukan jalan yang benar. Jalan yang benar dia tahu mana takdir Allah telah tentu baik atau buruk, itulah sebenar jalan benar. Tak ada keakuan diriku nak meletakkan siapa aku nak letakkan ni mesti tak baik, ni tak baik. Siapa? Jadi tu kita kena faham kedudukan yang kita ni benar-benar mengikuti betul-betul setiap saat dan detik. Itulah mengesakan Allah tu. Allah mengesakan dirinya tu tadi dengan cara takdir-takdir yang ditentukan baik atau buruk. Itulah kekuasaan aku. Bukan makna ketentuan tu ni baik ni buruk. Yang ketentuan baik tu Allah Ta'ala. Bukan. Baik atau buruk itu adalah takdirku. Itulah kekuasaan aku. Tu yang kita nak faham tu. Ya. Bukan tak baik itu takdir. Tak baik atau buruk itu takdir kekuasaan Allah SWT. Siapa kita nak merubahnya? Siapa kita yang boleh mentadbir dan mentakdirkan itu hanyalah Allah SWT. Itu orang yang kenal diri, kenal Allah betul-betul. Dan tak adalah pengakuan diri ni dah. Dia melihat aja apa yang telah Allah takdir dan takbir tu tadi susun. Kita melihat tadi Allah. Kita dah keluar daripada Rabbil Alamin. Kita nampak semua sekian alam ditakdirkan Allah, ditakbirkan oleh Allah. Seluruh baik atau buruk dalam tu. Maka bahagialah kita. Sebab kita dah duduk di makam yang iaitu mutmainnah irji'i ila rabbik. Kita dah tenggelam, tak ada, kita akan tak ada terhijab lagi. Kita nampak semua dia belaka. Semua tu berjalan, saya dah katakan sejak mula awal Muhammad sampai penghabisan, semua pun berjalannya tadi dalam keadaan kekuasaan takdir Allah dengan berjalannya innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi semua Allah yang maka jadi semuanya Allah punya susunan takbir dan takdirnya. Jadi kita akan cuci tangan, tak ada keakuan diri apa-apa. Kita semua berjalan dengan rancaknya telah disusun sejak azali oleh Allah SWT. Jadi bahagialah kita akan nampak lagi. Tak ada lain, dia semua. Baik atau buruk. Siang atau malam. Tinggi atau rendah. Hidup atau mati. Kita nampak dia semua yang merajai, mentakdiri itu semua. Alhamdulillah, bersyukur pada kita kepada Allah. Malam ini diperbukakan lagi, diperjelaskan lagi. Keesaan Allah, kekuasaan Allah. Dah tak nampak lain dah kita. Kita pun dah tak ada apa benda pun. Semua tak ada kuasa. Semuanya kekuasaan dan takbiran, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pecahkan lagi, kupaskan. Supaya hilang lagi keakuan diri. Benar-benar kita sampai takut. Nak pandang itu takdir kita, nak robot, kita tak berani dah. Kita nampak, ya Allah, ya Allah. Aku saksikan ya Allah, baik atau buruk semua Engkau punya ya Allah. Kita tak mau lagi nak berbalah-balah dengan Allah. Mengatakan sebab ni tak nak. Takut kita sebab syirik kita. Mengatakan itu bukan daripada Allah. Baik atau buruk. Baik atau buruk semua daripada Allah. Takut kita nak mengatakan bukan. Kita menentang, kita dah mensekutukan Allah. Takut kita dah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kepada semua pendengar-pendengar yang ada hadir, yang pendengar-pendengar YouTube, alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasihlah banyak-banyak perhatian dan mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan rasa ada keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.